Okey, baik. Jadi kita sekarang pergi kepada bahagian bunga tayar atau penanda aras. Penanda aras Penanda aras apa? Penanda aras botak sebuah tayar tu. Okey, dia yang pada awal tadi kita cerita pasal angin, tekanan angin. Sebab apa kenderaan ataupun tayar ni hanya dua elemen yang penting yang kita perlu beri perhatian. Yang pertamanya tekanan angin, yang kedua botak. Haus botak tu bahasa kita lah, tapi haus Okey, bunga tayar tu, macam mana kita nak tahu bunga tayar tu dah haus ataupun dah botak? Okey, di setiap tayar yang ada dekat muka bumi ni lah senang cerita, akan ada penanda aras di dalam longkang. Contoh kalau boleh nampak di belakang saya ni, di alur ni dia akan ada penanda aras. Jadi bila tayar tu sendiri dah bunga tayar tu dah sampai sekata dengan penanda aras tu, itu bermakna tayar tu dah botak. Tapi rakyat Malaysia biasanya dia akan penanda arasnya ialah sampai nampak benang tu sampai dapat dawai. Itu biasanya berlaku. Jangan buat macam tu biasanya kita tengok penanda aras tu yang untuk selamat. Walaupun kalau kita nak pergi ke kedai nak cari tayar second hand ke apa ke, pastikan itu yang paling penting. Penanda aras tu dah sekata dengan bunga dia ataupun tidak. Tak lain dan tak bukan ialah kita perlu menggantikan tayar tersebut dengan tayar baru supaya keselamatan kita tu terjamin dengan keadaan tayar yang sentiasa dalam keadaan baik. Okey, walau bagaimanapun kita pun faham kebanyakan daripada kita ni ada pilihan ataupun masalah-masalah tertentu yang kita mencari alternatif lain. Contohnya macam tayar terpakai ataupun tayar second hand lah orang selalu sebut tayar second hand. Dan mana tayar second hand ni walaupun sebenarnya saya tak sarankan, tetapi sebenarnya bukan semua tayar second hand ni tak bagus. Ada yang bagus. Cumanya kita sebagai pengguna ni perlu terlebih teliti untuk melihat kondisi tayar tersebut. Yang kita cerita pasal tayar second hand ni. Dan pastikan tayar second hand tu penanda arasnya belum sekata dengan permukaan tayar. Kemudian ada juga dalam kalangan kita ni tayar second hand tu sepatutnya dah murah, tapi dia masih lagi nak lagi murah. Itu yang pergi ke arah tayar korek. Tayar korek ataupun tayar toreh dan sebagainya lah. Toreh macam mana ni? Torehnya ialah tayar tu diukir semula bunganya tu. Itu bagi saya memang tak sarankan dan memang saya tak galakkan. Kita sebagai pengguna perlu untuk meneliti keadaan tayar tu. Bagaimana tayar second hand. Sebab apa tayar second hand ni ada kadang-kadang berlaku tayar second hand ni terpakai ni bila mana seseorang tu nak tukar rim dia ke daripada rim 14 nak ke 15. Jadi rim tayar yang 14 tadi tu masih baru, masih okey. Itu yang dipanggil tayar terpakai. Dan juga dari sudut jangka hayat expired tayar tu kita akan ceritakan kemudian lah. Okey, selain daripada tayar korek, satu lagi yang kita biasa dengar ialah tayar celup. Tapi tayar celup ni kebanyakannya berlaku pada lori ataupun kenderaan-kenderaan berat lah. Yang mana tayar celup ni sebenarnya dia balut semula permukaan tayar yang dah botak tu. Dia balut semula dan digunakan untuk kenderaan-kenderaan besar ni lah. Dan ini biasanya tak berlaku pada kenderaan-kenderaan kecil. Sebab tu kalau kita biasa tengok di highway ataupun jalan-jalan raya ada serpihan-serpihan tayar lori. Itu adalah tayar celup. Yang mana dia dah ulang pakai. Botak saja dia akan buat semula acuan untuk buat balik semula bunga pada kenderaan tu. Selain daripada tekanan angin yang akan menyebabkan tekanan angin yang tidak sesuai, yang boleh menyebabkan tayar tu sendiri rosak ataupun botak dan sebagainya, ada juga beberapa lain yang kita perlu beri perhatian juga. Antara lain ni adalah apabila tayar kita pancit. Bila tayar kita pancit, terkena paku dan sebagainya, pancit di tengah jalan, apa yang perlu kita buat ialah kita kena gantikan semula tayar tu dengan tayar ganti ataupun tayar spare. Sebab kalau kita masih berjalan juga dengan dalam keadaan tayar yang masih pancit,
dia akan memberi kesan ataupun memberikan kerosakan yang lebih besar kepada tayar tu. Contohnya dinding tayar tu akan jadi nipis disebabkan tekanan rim yang berat, kenderaan yang berat, dan tayar pula dah pancit, kita masih lagi jalan, lenyek tayar tu, bila sampai kepada kedai tayar kita tu dah tak boleh pakai. Jadi caranya adalah kita perlu menggantikan tayar kita tu dengan tayar ganti untuk kita sampai ke tempat ataupun bengkel kenderaan tayar. Kemudian antara lain, jangan kita, orang panggil istilah spinning, ataupun kita sengaja orang panggil memutarkan tayar kita tu dalam keadaan laju. Maksudnya maklum sajalah, kadang-kadang kita mungkin tengok ada orang kat traffic light tu, bila nak starting point dia tu, mungkin nak tunjuk hebat dia akan spinning tayar dia tu untuk tunjukkan, bagi tarik perhatian lah. Tapi sebenarnya dia akan menyebabkan tayar dia tu haus lebih cepat daripada jangka hayat yang ditetapkan. Itu yang kalau duit sendiri tak apa, kalau duit mak bapak kan. Contoh macam pelajar-pelajar Institut Mandu yang buat test. Contohnya yang macam saya tertengok lah, dekat bukit tu selalu spinning. Itu nanti cikgu lah kena bayar tu tayar tu kan. Tapi kalau kita dah dapat lesen, kita mandu di jalan raya, jangan tunjuk hero atau jangan nak tunjuk terror, kita nak spinning tayar tu. Itu akan menyebabkan duit kita keluar pula nanti. Okey, jadi saya bukan nak kata kesimpulan lah, tapi untuk kita menjaga kenderaan kita tu perlukan kita beri perhatian. Contohnya jangka masa dalam tempoh 2 minggu ataupun sebulan kita kena cek angin. Maksudnya biasanya yang orang selalu sebut, yang senang mudah kita ingat, dalam sebulan ada 30 hari, jadi 30 PSI lah tayar kita tu, angin yang perlu dicek. Maksudnya sebulan sekali kita kena pergi periksa tekanan angin, walaupun tak ada apa-apa, tapi kita pergi periksa tekanan angin, percuma saja, sama ada kita buat sendiri di petrol pump ataupun di bengkel-bengkel tayar yang berdekatan dengan tempat tuan-tuan semualah. Okey, berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan tayar ni, jadi saya sebagai pengusaha kedai tayar banyak menerima persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan, minta pandangan berkenaan dengan satu isu tayar lama, maksudnya tayar expired ni. Jadi macam mana kita nak faham? Sebenarnya kita kena lebih banyak mengkaji untuk kita lebih tahu. Jangan kita hanya dengar rumus ataupun cakap-cakap je tapi tak ada fakta. Sebenarnya tayar ni, kalau kita ikut kepada kondisi tayar yang disimpan di store dan juga kondisi tayar yang ada pada kenderaan, walaupun tahun yang sama, maksudnya dipakai di kenderaan, contohnya tahun 2016 dah botak pada kenderaan. Sebab apa? Sebab dia digunakan, tetapi tayar yang disimpan dalam store, disimpan dalam keadaan yang baik, tidak kena hujan panas apa semua, kualitinya masih tetap di situ, tidak akan berkurangan. Sebab pisang ni pernah ada Michelin buat keluar satu kod, tayar bukan pisang, maksudnya tayar ni bukan benda yang boleh rosak macam tu saja, melainkan ada faktor-faktor yang akan membuatkan tayar itu rosak, cuacanya, panasnya, merekah dan sebagainya. Tapi kalau untuk isu tayar tahun lama, bolehkah dipakai semula? Itu tidak ada masalah. Sebab apa? Kita boleh refer kepada pautan-pautan yang akan ada nanti berkenaan dengan bagaimanakah tayar yang digunakan oleh Michelin digunakan dalam tempoh 10 tahun tayar yang disimpan dengan tayar yang tahun semasa digunakan. Adakah perbezaan antara dua tayar ni? Maknanya satu yang disimpan selama 10 tahun, satu lagi tayar yang semasa, tahun semasa. Jadi kualitinya tu lebih kurang sama dan perbezaannya sangat sedikit. Mungkin perbezaan dari sudut cengkaman, mungkin perbezaan dari sudut traction, track wear dan sebagainya. Tapi dari sudut kualiti secara umum tidak ada perbezaan yang besar. Jadi rumus yang mengatakan tayar tahun lama ini tidak boleh dipakai itu tidak betul lah. Kecuali kalau tayar tu memang dah terlalu lama. Contoh tahun 2009
2000 dululah kan. Kalau dah terlalu lama, jangka hayatnya melebihi 10 tahun, itu mungkin kita boleh consider tayar tu memang akan keras dan sebagainya. Tapi sebab kita tengok kepada keseluruhan kajian tentang tayar ni, minimum 6 tahun jangka hayat tayar dan maksimum 10 tahun jangka hayat tayar masih boleh dipakai. Okey, dan bila mana tayar tu ialah mesti ada perbezaan dari sudut harganya. Walaupun tayar tu tayar baru, tapi bila mana tayar tu dah disimpan dalam stor lama, dia mungkin ada pengurangan di situ dari sudut harga. Berapa persen yang kita boleh minta daripada penjual lah, berkenaan dengan walaupun tayar tu baru tapi dia tahun lama. Jadi harganya mungkin kita boleh tawar-menawar lah dengan penjual. Okey, kemudian dari sudut rotation tayar, rotation tayar, bila mana kita beli tayar mengikut bajet yang ada, kita hanya beli 2 biji tayar baru. Bagaimanakah cara kita nak tentukan kedudukan tayar tu, sama ada tayar baru di depan ataupun di belakang? Jadi kebiasaannya yang paling elok ialah tayar baru tu duduk di depan, dan tayar lama tu kita akan ubah ke belakang sekiranya masih elok. Kalau tak elok juga kita kena tukar 4 biji lah. Itu tak boleh cakap apalah. Okey, kalau isunya kita tukar 2 biji saja, 2 biji tu perlu duduk di depan disebabkan pergerakan tayar depan lebih banyak daripada belakang. Maksudnya pekerjaan dia ialah dia akan cornering kiri kanan, menarik enjin tu akan menarik daripada tayar depan. Kemudian cengkaman braking pun juga daripada tayar depan juga. Jadi biasaannya tayar baru ni akan duduk di bahagian depan. Kemudian ada juga soalan berkenaan dengan tayar. Kenapa tayar kereta saya bergaung? Ini soalan ni biasanya memang selalu orang tanya, kenapa kenderaan tayar dia bergaung, berdengung dan sebagainya. Okey, perlu kita faham. Pertamanya dari sudut fizikal tayar tu, kalau kita boleh lihat longkang-longkang yang ada pada tayar tu sendiri, kalau longkangnya agak lebar, itu pasti akan menyebabkan gaung ataupun dengung yang agak kuat. Senang kata, kalau tayar kereta ataupun model ataupun brand yang performance spek dia memang akan ada bunyi gaung. Okey, kalau nak cari yang tak bergaung, dia akan ada banyak bunga halus atau bunganya rapat-rapat dekat permukaan tayar tu. Itu boleh mengurangkan sikit bunyi dengung dan gaung tu. Okey, dan berkenaan dengan tayar apa yang paling bagus ataupun tayar apa yang saya boleh suggestkan kepada pengguna di luar sana tu untuk guna ataupun tayar yang paling elok. Biasanya kalau tayar paling elok ni dia akan bermain dengan harga lah, tapi itu semua kembali kepada bajet pengguna itu sendirilah. Dan sekarang ni seperti yang kita maklum, banyak sangat brand-brand tayar yang dah masuk dalam Malaysia, daripada China-nya, daripada Vietnam-nya, daripada Thailand-nya. Jadi kita perlu buat juga sedikit kajian berkenaan dengan tayar-tayar ni, dan jangan terlalu apa orang panggil, jumut lah istilahnya, jangan terlalu ikut sangat cakap orang. Kita boleh buat pilihan kita berdasarkan kajian kita ataupun potensi-potensi sedia ada pada kenderaan-kenderaan ataupun tayar-tayar yang kita tahu dalam Malaysia ni. Okey, jadi akhir kata daripada saya memohon maaf atas salah silap, terkasar bahasa ataupun terlawak yang tak kena berkenaan dengan informasi-informasi, perkongsian-perkongsian tentang tayar dan penggunaan tayar dan juga penjagaan tayar ni, yang mana ini adalah berdasarkan pengalaman dan juga sedikit kajian yang saya buat berkenaan dengan tayar. Kemudian nasihat saya kepada pengguna-pengguna kenderaan, terutamanya bagi lepasan-lepasan sisi memandu, supaya memandu secara berhemah, mengikut semua peraturan-peraturan yang telah pun dipelajari, dan tak guna ada tayar baru
tapi tak ada lesen. Itu paling worst lah. Okey. Kemudian mohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk like Facebook MZ Tyre Works Taiping, MZ Tyre Works Shah Alam dan juga MZ Tyre Works Subang Jaya. Mohon support daripada sahabat-sahabat, dan juga tak lupa juga kepada MZ Najah, tolong subscribe dan follow MZ Najah. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu dan perkongsian yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum.